Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu sekali lagi dalam siri bimbingan ibadah solat khusus kepada rukun-rukun solat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan pada kali ini kita masuk pada siri yang ke-28, merujuk kepada kertas kerja kita di muka surat 33, yang mana pada siri yang lalu, siri 27, telah pun kita memperkatakan tentang hukum menyapu muka. Dan sebelum daripada itu, kita berbincang mengenai hukum melafazkan salam dan menjawab salam, ya, yang mana pada perbincangan menyapu muka ni memang kuat sandaran dia. Dan kita pun telah tunjukkan dulu kitab Bughyatul Mustarsyidin fi talkhisi fatawa ba'd al-a'immah min ulama al-mutaakhirin. Ini apa ni, himpunan fatwa oleh mufti negara-negara Hadraul Maut yang menerangkan Rasulullah SAW memang menyapu dahi, muka dan terus ke janggut baginda yang mulia selepas daripada salat. Ini riwayat daripada Ibnu Sunni, Al-Bazzar, At-Tabrani dan Ibnu Adi. Bagi yang nak buat rujukan, takut cari tak jumpa je lah, tapi kita sebut juga. Ya, sama-sama kelompok Wahabi ini, ya. Baik. Tentang menyapu muka ni juga, kalau kita perhatikan tambahan maklumat ataupun menyapu muka ni dengan tangan itu sunnah Rasulullah SAW yang biasa dilakukan oleh baginda yang mulia SAW. Pada asalnya untuk menghilangkan kesan tanah, itu asalnya. Sebab sujud baginda dulu di padang pasir, di lantai, yang masjidnya memang kalaupun beralas, maknanya dengan keadaan kedhaifan itu, maka ada debu-debu tanah, ya, pasir dan sebagainya. Jadi baginda menyapu kesan tanah atau pasir di dahinya. Sebab itulah disapu dahi, sebab sujud ni adalah dahi. Ya. Yang tertinggal di situ ketika baginda sujud. Jadi bila sujud melekat, tunjukkan bahawa baginda bila sujud dia tekan sampai melekat kesan pasir itu. Jadi sunnah menyapu tu membuang. Kita sekarang sujud kat kapet, tak ada debu. Tapi ada juga masjid nama je kapet, tapi 4 bulan tak vacuum. Sampai ke habuk okok kretek pun ada. Dia nak ceritanya kena sapu jugalah. Bukanlah kerana kapet kita tak ada debu dah tu, ya, tapi kerana mengambil sunnah Rasulullah SAW. Sunnah ni kita jangan kata dia budaya. Macam saya sebut di kuliah subuh pagi tadi, ya, jangan kata serban ni budaya orang Arab, furdah jilbab ni budaya orang Arab. Itu merupakan sunnah. Pakai serban ini sunnah, bukan orang Arab pakai. Nabi dan malaikat pakai. Dan sunnah pula kena ada ekor.
Kita pun pening kepala juga. Sebab yang tanya tu kita banyak imam-imam masjid besar-besar. Oh, saya kata, jangan sebut nama masjid besar-besar. Kita bukan nak pertikaikan masjid. Kita nak kata serban tu ada ekor. Dan tak pakai ekor tu makna tak faham sunnah itu je lah. Tak mengamalkan ayat Mesir pun tak pakai dia kata. Fir'aun pun kat Mesir juga sih. Sudah. Kalau kita nak berdebat macam ni sampai petang pun tak habis. Kita tak boleh pula lepas ni nak pergi basah. Nak cerita ni cukup. Nabi pakai serban ada azbah, ada ekor. Itu bukan cerita serban ni. Kita boleh cerita bab serban, nantilah satu bab lain. Banyak tajuk-tajuk khas lagi yang kita nak ketengahkan. Ya, tak apa. Sebab itu disebut dalam hadis daripada Ibnu Sunni ataupun dia baca Ibnu Sunni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhhib anni al-hamma wal huzn atau wal hazan. Ada yang baca Allahumma adhhib, ada yang baca Allahumma adhhab. Boleh belakalah, tak ada masalah. Ya, masalah orang tak baca. Orang baca lagi ada dia punya pendapat di situ, tidak menjadi kesalahan. Ya. Jadi kalau kita tengok, adalah Rasulullah SAW apabila selesai sembahyang, ya, apabila selesai sembahyang, baginda membersihkan dahinya dengan tangan kanannya. Hadis ni nak cerita dia bersih dahi. Tapi dalam kitab fatwa Imam Mufti Hadraul Maut, dia kata dia bersih dahi, muka dan janggut. Ya. Dia membersih dahinya dengan tangan kanan lalu membaca yang mafhumnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah rasa sedih dan duka daripadaku. Kalau kita baca Allah mazhab, makna pergi olehmu. Pergi olehmu rasa duka dan juga rasa sedih. Rasa sedih dan rasa duka. Tapi kalau kita baca Allah ma'adhib, hilangkan. Makna pergi hilang ni rupa je. Sebab bila pergi hilang lah. Nak baca cara Hamzah wasal pun boleh, nak baca secara Hamzah qata pun boleh. Tak salah. Ya? Masalah orang kita ni bila dia dapat satu, dia menyalahkan yang satu lagi. Jadi kita cari ilmu ni biar dapat banyak supaya kita boleh jadi pelerai kepada masalah, bukan mendatangkan masalah. Ya. Jadi sunnah Rasulullah SAW itu baik dilakukan walaupun dahi tidak mempunyai kesan tanah atau pasir akibat sujud, kerana doa yang dibaca ketika itu saja memberi pahala. Kalau kita debat atas dasar ilmu, ya, walaupun kita sujud tak melekat apa-apa pasir, tapi doa yang dibaca itu pun sudah cukup menjadi sunnah yang kuat. Dan bila baca doa, memang insya-Allah Allah bagi pahala. Allah bagi pahala. Ya. Baik. Dan dikatakan sebaik saja selesai sembahyang, biasanya Nabi SAW tidak terus bangun dan meninggalkan tempat sembahyang. Sebaliknya baginda SAW duduk, ya, terus beberapa ketika sambil membaca zikir yang kita katakan wirid, ya, dan berdoa sambil diaminkan oleh para sahabat. Itu dalil bahawa mengaminkan doa secara jamaah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang kadang-kadang ramai orang Arab buat ni, nampak ni tak bertepatan lah. Dia doa sendiri-sendiri. Sedangkan Nabi, kalau kita tengok ni, dia baca doa diaminkan oleh sahabat. Kadang-kadang kita ni fata morgana, kita ni kabur tak tentu arah ni sebab kita tengok orang Arab.
Kebetulan pula orang Arab tu di Saudi pula. Jadi kita anggap orang Arab ni ulama semua. Dah mula dan semua ramai orang Arab ni. Cerita ni ya. Yang tak boleh baca Quran, jahil baca Quran, ramai lagi orang Arab. Yang Wahabinya, yang Syiahnya, ramai lagi orang Arab. Yang akidah ni tidak menentu, ramai lagi orang Arab. Orang Arab tak pandang kita sabuk pun. Tapi kita bila duduk dengan orang Arab, dia rasa besar kepala. Bila pergi negara Arab tu, oh rasa hebat no. Bila orang Arab datang sini, oh kita ra'i tu tak apa dia tu. Tapi sampai kawan yang baik pun kita ketepikan kerana Pak Arab tu datang, itu tak betul. Nabi SAW pun kena tegur. Apabila Abdullah bin Umm Maktum datang, sahabat dia yang buta, Nabi bukan ketepikan, Nabi suruh tunggu kejap je. Dia nak raihkan pembesar ni. Sebab bila tangkap pembesar ni, dakwah nanti lebih berkesan. Input yang diberi akan memberi impak maksimal bila tangkap pembesar-pembesar ni. Tuan-tuan, maka fahamlah kita bahawa Rasulullah SAW memang dia lepas bagi salam, baginda SAW menyapu muka. Dan saya tengok ada satu lagi kitab doa mustajab. Doa mustajab ni satu kitab Arab kecil. Sekarang macam ni tak jumpa dah tu. Itu sahabat saya hadiah dia Mekah. Dan kitab ni ditulis oleh ulama Madinah. Bila kata ulama Madinah ni dekat dah dengan Rasulullah ceritanya. Dalam kitab itu pun menceritakan yang Nabi memetik hadis yang sama, riwayat yang sama. Memetik bahawa Rasulullah SAW bila bagi salam, akhirnya baginda menyapu dahi dan muka. Jadi tak usah berkeliru lah apabila kita kadang-kadang negara Arab khasnya, atau kita tengok Bangla kat sini, dan sebagainya, mereka tak sapu muka, jadi kita pun jadi kelang kabut. Ada setengah-setengah tempat, ada yang bagi tahu, dia kata orang sini dah salam tak mau sapu muka Ustaz. Bila saya bagi terus muazzin baru ni, ada dah sampai laporan dia kata orang sini dah tak apa nak sapu muka sebab ada penceramah kata sapu muka ni bid'ah. Saya kan jumpa penceramah nak saya ciri ke mulut dia, pandai mengata bid'ah. Rasanya kitab yang kita tunjuk seri 27 tu pun tak tahulah berapa ramai penceramah yang ada. Tapi confirm memang ramai tak ada. Masalah orang kita ni bila tak ada kitab, dia rasa macam dia dah tengok semua kitab. Ini bab ilmiah. Kita tak boleh samakan macam ceramah isu semasa in relation, dalam hubung kait dengan agama. Anak untung lah, apalah. Ini cerita yang benda jelas. Kalau tidak takkan difatwakan dalam kitab Buriah tadi tu. Jadi tak boleh sewenang-wenang kita cakap bid'ah tak bid'ah dan tuarah. Kalau benda ni tak betul, takkanlah ulama-ulama tu tunggu pondok kita dulu buat. Saya di Kelantan Terengganu dua toko besar saya semayang belakang dia, dua-dua buat. Dua-dua buat. Baik. Itu yang belajar kat India pun dia, yang belajar kat Mesir pun dia, yang belajar kat Saudi pun dia buat. Itu untuk meyakinkan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam masalah salam ni juga perlu kita faham bahawa وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث وخروج وقت جمعة الآية. Dia kata haram kita bagi salam yang kedua apabila setelah membaca salam pertama ada perkara yang membatalkan sembahyang. Contohnya munafin kahadath, datang hadath. Lepas kita bagi salam pertama, tiba-tiba kentut, bunyi tak bunyi, bau tak bau, cerita lain. Push gitu. Macam brake apa, lori trailer.
baik angin. Baik, bila dah kentut lepas salam pertama, haram kita bagi salam kedua. Tak usah duk apa cuba nak lakon-lakonkan. Kalau bagi juga batal sembahyang. Sebab kita menghina sembahyang. Sedangkan kita sudah batal. Jadi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Bila dah kentut lepas salam pertama, memadai dengan salam pertama, terus sapu muka. Tak perlu bagi salam kedua lagi. Kita kena faham tu. Apa juga benda yang membatalkan sembahyang apabila berlaku selepas salam pertama. Selepas salam pertama, maka tak boleh kita teruskan salam kedua. Ini di antara perbincangan yang jarang orang bincang, sebagaimana juga masa kita bincang di tajuk-tajuk awal siri dulu, iaitu takbiratul ihram. Kalau tuan-tuan masih ingat. Takut-takut tak ingat, dah terlalu banyak siri ya Aziz ya. Tajuk takbiratul ihram tu makna kalau yang pertama batal, tak boleh pakai yang kedua. Ingat balik, dia kena ambil yang ganjil. Itu pun ramai orang tak tahu, tapi itu yang orang buat banyaknya. Yang bahaya kalau imam buat Allahu Akbar, tak aci. Allahu Akbar, baru aci. Dia kira tak aci juga. Dia kena ambil yang ganjil. Lepas tu kalau Allahu Akbar tak aci, janganlah kata tak aci. Saya sebut tu tak aci, tu kira tak main lah. Lepas tu buat tak aci satu lagi, sebut je Allahu Akbar tanpa angkat apa-apa, baru Allahu Akbar yang ketiga. Itu pun ramai orang tak tahu. Benda ni nampak kecil, tapi bila benda-benda ibadat ni dipandang kecil, maka kesannya besar. Apa besar? Semayang tak sah. Semayang tak sah naya. Itu di akhirat ni nampak gedung besar, tapi dalam ni tiba-tiba keluar kelawar. Allah panggil malaikat, ambil semayang kau ni yang gulung macam kain buruk, kau penggal balik pada muka hamba ni. Aku tak terima walaupun dia semayang. Aku tak terima walaupun dia semayang. Jangan ingat, jangan kita semayang ni Allah terima. Semuanya bertitik tolak kepada ilmu. Kepada ilmu. Ya. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila datang benda yang batal lepas kita salam pertama, ingat tak payah bagi salam kedua. Ini bukan kes malu. Orang kata, orang kita kan begitu. Dia banyak hadis-hadis Melayu yang mengancam. Apa tu? Malu. Apa orang kata, tak pernah dibuat orang. Ayat-ayat yang macam ni, sebenarnya ini bukan ayat syar'i langsung. Ini kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita tengok kertas kerja kita ni, nombor 9. Baru masuk nombor 9. Dengan berlakunya salam imam dalam solat jamaah. Ini kalau solat jamaah, maka makmum bolehlah meneruskan dengan doa. Bila dalam sembahyang berjemaah, imam dah lafazkan salam, makna lafazkan salam ni salam pertama lah sebagai salam rukun, maka makmum bolehlah meneruskan dengan doa. Doa ni iaitu doa selepas salawat Ibrahimiyah. Lepas innaka hamidum majid, kita boleh tambah macam-macam doa Nabi baca. Walaupun kita sembahyang berjemaah, walaupun kita imam, namanya sembahyang fardu, baca walaupun sedikit. Kalau tak boleh buat banyak, jangan tinggal semua. Itu kaedah. Baca, ambil sunnah. Cuma jangan baca panjang sangat kalau buat Pak Imam. Kena pula yang belakang ni kaki kentut belaka. Naya kes. Jadi kita ni suka buat benda terbalik. Nabi semayang berjemaah, Nabi suruh ringkas. Tapi bila semayang sunat, buatlah sesuka hatimu. Maknanya panjang mana kamu nak buat, atau kamakal. Kita pula bila semayang sunat laju. Bila semayang sunat lah
Laju, bila sembahyang berjemaah pula, kita bukan main masa itu nak tunjuk aksen. Kalau imam masa itu nak tunjuk baru menghafal surah malam tadi, deranya jemaah. Sembahyang berikutnya jemaah kena dera menyimak hafalan Pak Imam. Pak Imam syok sendiri. Tak apalah, mu kerja sendiri. Orang lain ni kerja pejabat. Ingat, mu pencen lain, orang lain belum pencen lagi. Jadi mu kena ambil kira orang belakang ni ada orang tak sihat, orang uzur dan sebagainya, orang dhaif dan sebagainya. Jadi kita buat terbalik. Bila sembahyang berjemaah yang fardu, masa itulah kita nak tunjuk act kita. Tapi bila sembahyang sunat, Allah, ya, nampak macam tak belajar sembahyang. Bila tanya, dia jawab. Dah expert, dia kata. Oh, dah expert lajulah. Begitu. Itu dia tampurkan je tu, ya. Kalau saya begitu je, ya. Dia main-main. Bagi saya tu dia main-main sembahyang. Sembahyang tak boleh main-main sebab dia benda pertama yang akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bolehlah kita baca doa Nabi Allah Yunus pun boleh. Apa mulanya? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Betul? Doa Nabi Yunus dalam urut ikan nun. Ikan nun ni kan paus lah, ya. Atau kita nak bacalah doa yang ada juga diamalkan, yang berbunyi mulanya ya muqallibal qulub. Panjang lagi doa tu. Cuma kalau nak baca betul. Kalau baca ya muqallibal qulub, hancur. Kalau ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, kena baca bil qaf, dengan huruf qaf. Jadi mau tak mau, dalam masalah ibadah ni, kita seharusnya menguasai banyak bidang ilmu, walaupun secara rawak, secara rambang, walaupun bukan secara detail. Nak belajar bahasa Arab, lugahnya nak baca, nahwu, sarahnya, balaghahnya, mantik dan bunuhan. Alamatnya duduk pondok lah, main pondok dah jawabnya, ya. Kita menguasai sikit lah. Paling tidak, jangan kita tahu ya muqallibal qulub, jangan baca bil kaf, dengan huruf kaf. Ya muqallibal qulub, wahai yang menganjingkan sekalian anjing-anjing. Akan berubah maknanya. Hati berubah jadi anjing apabila qaf ditukar jadi kaf. Ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Jadi tolong kalau nak baca doa, tolonglah pastikan doa itu dapat ijazah dulu. Pastikan, jangan main menghafal belakang imam lama je. Ya, mau tengok balik doa tu. Kalau ada teksnya, tengok balik, fahamkan maknanya. Boleh baca doa tu. Pendek-pendek cukup lah. Kemudian barulah memberi salam. Jika imam memberi salam sekali saja, makmum haruslah juga melakukan salam sebanyak 2 kali, bagi memperolehi fadilat, yakni kelebihan, keutamaan. Juga kerana proses mengikut imam telah berakhir dengan salam imam yang pertama tadi. Ya. Dan dia kata wa an yusallim al-ma'mum ba'da taslimatay al-imam. Ya, salam makmum setelah selesai salam imam yang kedua. Jadi adab dan tertibnya dia kata, kalau boleh makmum ni bagi salam, mula bagi salam setelah imam bagi salam selesai kedua. Selesai salam imam kedua, barulah makmum bagi salam pertama. Kalau boleh macam itulah sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Bila imam, maknanya imam nak mula salam kedua tu, kira dah boleh lah makmum bagi salam pertama. Jangan kita buntut pula salam imam pertama. Imam baru assalamualaikum, kita pun assalamualaikum juga. Biarlah imam habis warahmatullah. Imam nak mula saja salam kedua, baru kita bagi salam yang pertama. Itulah kira boleh sangat tu. Ataupun imam bagi salam habis dah salam kedua, sebab tadi makmum baca doa, mungkin panjang masa tu sikit,
Imam dah Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kiri. Barulah makmum bagi salam ke kanan. Salam ke kanan. Baik. Habis cerita salam. Ya. Habis cerita salam, kemudian kita nak tengok pula Al-Thalith Ashar, rukun yang ke-13. Al-Thalith Ashar, rukun yang ke-13. Nombor pun cantik. Nombor 13 ni nombor kalau pemain bola sepak Jerman dulu, Gerd Müller punya nombor. Nombor 13 ni scorer ni, ya, main core je kaki ni. Ustaz pun tahu. Ya. Baik, tertib. Perempuan tak tahu duduk diam. Jangan mengumpat. Mengikut susunan. Mengikut susunan. Yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Ini bukan masalah ladies first, bukan. Ini masalah tertib. Dia kata tartibun baina arkaniha al-mutaqaddimati kama dzukira. Rukun berikut ini ialah tertib di antara semua rukun sebagaimana yang telah diterangkan. Sebagaimana yang telah diterangkan. Fa in ta'ammada al-ikhlala bit-tartibi bitaqdimi ruknin fi'liyyin ka'an sajada qabla ruku'i batalat salatuhu. Dia tak ada main, lebih kurang dia batalat saja. Datang kita sangka baik banyak. Ya. Kalau sengaja mengubah, dia kata tertib dengan mendahulukan rukun fi'li, misalnya sujud sebelum rukuk, rukun fi'li, ya, sujud sebelum rukuk, maka batallah sembahyangnya. Batallah sembahyang. Ini ada panjang perbicaraan dalam masalah tertib. Kebanyakan orang bila bercakap bab tertib ni, dia main ringkas je. Dia kata yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Padahal perbincangan tertib ni panjang, tuan. Sebab kalau menyalahi tertib, kalau terlupa tertib, itu semua kena bincang. Kalau tidak, itu yang jadi salah tu buat. Ataupun bila kita menerangkan yang betul, dia tak pernah dengar. Dia kata, iya ke dia? Macam dia belajar no. Iya ke ni macam dia belajar no lah. Padahal dia tidaklah belajar sangat pun. Ya. Jadi kita nak tengok tentang tertib ni dulu. Tentang tertib, ya. Apa dia huraian tertib ni, walaupun mungkin kita dah pernah dengar, tapi kita railah kandungan tuan punya kitab kita ni. Ya, di antaranya kitab Syarah Sulam Al-Munajah. Ya. Dia kata sini, at-tartibu bainal arkani illa mastushni bi an ya'tiya bin niyyah ma'at takbirah. Dia kata tertib di antara rukun tersebut, rukun yang 12 sebelum ni, sedozin sebelum ni, ya, kecuali pada pelaksanaan yang dikecualikan, iaitu mendatangkan niat berserta dengan takbiratul ihram. Sebab dia ada huraian yang tersendiri. Sebab niat dan takbiratul ihram tidak berlaku pada rakaat kedua. Faham tak? Niat dan takbiratul ihram hanya berlaku pada rakaat pertama saja. Rakaat kedua dan berikut tidak ada masalah niat dan takbiratul ihram. Ya. Dia kata thumma al-fatihati ma'at takharrumi fil qiyam. Dia cerita tertib ni, ya.
Kemudian membaca Fatihah, yakni menyertai takbiratul ihram. Bila fil qiyam, di dalam keadaan berdiri. Ini kita tengok dia buat satu bentuk rumusan, satu bentuk kesimpulan. Thumma ruku'i ma'a tama'ninatihi, kemudian melakukan rokok beserta dengan tama'ninahnya dalam rokok itu. Rokok kena ada tama'ninah. Tama'ninah, ni itu kena panjang. Tama'ninah, cakap Arabnya tama'ninah. Tama'ninah, dia gitu. Bukan tama'ninah, tama'ninah, dia gitu. Thumma al-i'tidali ma'a tama'ninatihi, kemudian melakukan i'tidal berserta dengan tama'ninah di dalamnya. I'tidal kena ada tama'ninah. Sebab itu tak boleh bila daripada rokok berdiri tegak terjun ke sujud. Tapi masih ramai lagi orang yang buat macam ni. Yang paling kesian dah tua-tua nak mati buat macam ni. Patut makin tua makin betul lah sembahyang tu awak nak jumpa Tuhan. Tapi macam mana nak betul lah tu? Muda-muda tak mau dengar ceramah. Lepas tu pergi haji macam dapat master degree. Orang kita bila balik haji macam MA, PhD. Bila balik haji tu sendiri macam dapat PhD. Dengan sombongnya, dengan datang mengaji tak bawa kitabnya, dengan menyandar kat tiang tangan sebelahnya. Ni semua saya perhati tengok manusia. Ni masalah orang kita. Jadi bila dah sampai macam itu, bila dah tua nak mati tu, yang semayang ikut suka dia je. Tak boleh kena tegur tu. Kena tegur tu dia dandan, dia cergas. Who are you? Cakap putih. Kau cakap Arab kita respect jugalah. Cakap putih. Who are you? You do not know me? Kita pun cakap ala dia lah. Tuan-tuan, Iblis pun kenal Dr. Harundin. Jadi kita kalau tak kenal ulama ni, kita teruk pada Iblis lagi. Cerita tak ada satu cerita berlaku dekat Darul Syifa masa mengubah orang. Situ doktor tak sampai lagi. Anak-anak orang kanan, orang kiri tak tahulah, banyak orang lah yang belajar jadi bomoh. Sekarang ramai sekarang nak jadi bomoh. Belajar lah. Kalau belajar jadi bomoh tak datang mengaji Quran, memang tak boleh pakai juga. Sebab dia tak tahu prioriti. Tak tahu prioriti. Bila buat naik angin orang perempuan ni, dia kata, kawan ni baca Yasin, baca ayat kursi. Aku tak takut ayat kursi ni. Iblis tak takut ayat kursi. Dr. Harundin pun aku tak takut, dia kata. Mana tu cerita Iblis kenal Dr. Harundin tu. Kita kalau tak kenal Dr. Harundin, kita teruk pada Iblis lagi. Artis kita kenal, artis bercerai, artis kaluan kita kenal. Tapi ulama tak kenal. Itulah orang kita sekarang. Apa lagi ni? Cerita tidal ni. Thumma sujudil awal ma'a tama'ninatihi, kemudian sujud pertama beserta dengan tama'ninah. Sujud pertama dia sebut in detail, sujud pertama beserta dengan tama'ninah. Kena tama'ninah ni maknanya kita berhenti dalam keadaan tenang. Itu makna tama'ninah. Berhenti sebentar dalam keadaan tenang, diam seluruh anggota yang zahir. Itu tama'ninah. Jangan duk garu sana garu sini. Itu tak panggil tama'ninah, walau berhenti, sedangkan anggota lain yang zahir ni bergerak. Itu tak panggil tama'ninah. Tama'ninah ni diam. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, sembahyang mereka itu dalam keadaan rokok dan sebagainya, sampaikan burung pun datang hingga. Begitulah tenangnya mereka sembahyang. Walaupun dipanas terik, tenang mereka sembahyang. Kita sembahyang dalam masjid yang aircon macam ni pun gelisah.
Sebab tenang tak tenang ni bukan luaran, tapi dalaman ni, dalam. Ada orang sihat tapi semayang tak khusyuk. Tapi ada orang sakit, semayang dia khusyuk. Sebab bila yang dalam ni sihat, dia akan memancar keluar. Tapi kalau yang dalam ni sakit, dia akan pancar keluar juga. Gitu. Yang penting dalam ni sihat. ثم الجلوس بعده أي السجود الأول مع طمأنينته. Kemudian duduk setelahnya, maknanya duduk antara dua sujud, ya, yakni setelah sujud pertama beserta dengan tamakninah. Maknanya kita duduk antara dua sujud juga dalam keadaan duduk apa? Duduk iftirash. Apa dia duduk iftirash? Duduk yang mana papan punggung kita beralas. Itu duduk iftirash. Ingat balik istilah dia. Pasangan dia duduk tawarruk, duduk di pangkal peha. Maknanya papan punggung kita tidak beralas. Orang kata duduk simpuh. Boleh faham ni? Ketika dah lama semayang ni, duduk iftirash apa? Duduk iftirash macam ni lah. Anda bukan semua tertunduk. Apa makna iftirash? Aku tak belajar bahasa Arab je. Makna bukan masalah tak belajar bahasa Arab. Anda tak belajar semayang secara betul-betulnya. Sebab anda tak faham apa makna iftirash. Kita bukan suruh duduk pondok 7 tahun nak belajar apa makna iftirash. Sekejap je. Within cakap putih pula 5 seconds kita boleh faham apa makna iftirash kan? Apa susah? Takkan nak faham iftirash Datuk nak duduk belajar nahwu saraf sampai 7 tahun kat pondok? Tak perlu. Sebab itulah penting berguru tu. Guru tu berkaedah. Bila dia menyampaikan, hampir all in one ada. Dan kita dapat bahasa pun dapat, sunnah pun dapat, mazhab pun dapat. Kita nampak perjalanan yang cantik. Gitu. Ya. ثم السجود الثاني مع طمأنينته. Kemudian melakukan sujud kedua beserta dengan tamakninah. Saya ni bukan tak ada modal cerita ni. Ini kandungan kitab. Dia nak cerita tertib tu apa dia. Selama ni macam saya sebut tadi, tertibnya orang cerita apa? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jadi kita seolah-olah pandang senang sangat benda. Sedangkan dia tertib ni dia nak buat satu bentuk rumusan. Ingat balik. Jadi sujud kedua beserta dengan tamakninah. Fahada ay al-madhkur tertibu awwali raka'atin min kulli salah. Maka dia kata yang disebutkan tadi ni adalah susunan, yakni tertib pelaksanaan rakaat pertama dari setiap solat. Itu baru tertib untuk rakaat pertama. Nampak tak tu? Sebab itu dia masukkan niat dengan takbiratul ihram. Sebab rakaat lain tidak ada niat, tidak ada takbiratul ihram. Tadi dia ceritakan bahawa yang disebut tadi itu, dia kata ini min kulli salat. Awali rakaat, rakaat pertama untuk setiap semayang. Daripada semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, rakaat pertama semua sama. Semua sama. ثم يأتي بباقي الركعات الثانية والثالثة والرابعة مثلها إلا أنه لا يأتي فيها أي باقي الركعات بالنية وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام فإتيانهما مبطل للصلاة. Dia kata kemudian melakukan baki, lebihan, sisa rakaat, baki rakaat
iaitu rakaat kedua, ketiga dan yang keempat sama seperti rakaat pertama. Dia kata hanya, dia kata sesungguhnya tidak dimasukkan di dalam baki rakaat itu niat dan takbiratul ihram. Maka mendatangkan dua rukun di rakaat baki adalah membatalkan sembahyang. Tengok disusun makna tertib. Mana kalau rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, yang 4 rakaat. Rakaat kedua, rakaat ketiga, yang 3 rakaat. Kita masukkan niat dengan takbiratul ihram, batal. Jangan bangun rakaat kedua, usolli balik ataupun dalam Allahu Akbar, padahal itu bukan takbiratul ihram. Itu takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Takbir lain pada takbiratul ihram, namanya takbir al-intiqalat, takbir perpindahan rukun. Walaupun dia sifatnya sebagai takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun, tapi cara lafaz takbir yang dipanggil tasbihatus salah ini, tasbih-tasbih dalam sembahyang ini, termasuk takbir intiqalat, sama sebagaimana kita lafazkan takbiratul ihram atau takbiratul ula. Sama macam mana benda melibatkan amal lisan, amal qawli, sebutan dan bacaan, ia mesti di dalam haqq tilawah dikata bilisanin fasihin wa tajwidin, dengan lidah yang lancar dan juga dengan elok sebutan. Tak boleh main cincai-cincai. Tak boleh, kan? فإذا تمت ركعات فرضه بأن يأتي بركعة ثانية في الصبح مثلا، أو ركعة ثالثة في المغرب، أو ركعة رابعة في الظهر والعصر والعشاء، جلس الجلوس الأخير وهو الذي يعقبه سلام، وإن لم يكن للصلاة إلا تشهد واحد. Kalau dia kata dah sempurna rakaat sembahyang fardu, umpamanya telah melakukan rakaat kedua dalam solat subuh, atau rakaat ketiga dalam solat maghrib, atau rakaat yang keempat dalam solat zuhur, asar dan isyak, maka dia harus duduk sebagai duduk yang terakhir. Apa itu? Duduk tasyahud akhir dalam kaifiat, dalam cara duduk tawarruk, iaitu duduk yang mengiringi salam, sekalipun pada solat hanya terdapat satu tasyahud seperti solat subuh. Dia kena duduk sebagai duduk tasyahud akhir, iaitu duduk tawarruk. Apabila dah selesai, dia menghabiskan baki rakaat, bagi jenis-jenis sembahyang yang disebutkan tadi. Thumma qara'a at-tashahhuda fihi, ay fi dhalikal julus. Kemudian dia baca tasyahud di dalamnya, yakni di dalam duduk yang terakhir, baca tasyahud pula. Dia nak cerita tertib ni, tuan-tuan. Jarang kitab-kitab dia cakap macam ni, tapi ulama yang ini disebut. Sebab jangan pandang mudah bab tertib. Bila orang pandang mudah bab tertib, sebab itu dia tak boleh nak selesaikan masalah. Bila orang tanya bab fiqah, bila terlupa, tertinggal benda rukun, ingat masa bila, dia tak boleh jawab. Sebab apa? Kes tak belajar tertib. Kes tak belajar tertib. Ya. Thumma salla ala nabi, sallallahu alaihi wasallam, bi'an qala Allahumma salli ala Muhammad, atau salatu ala Muhammad. Kemudian dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad atau as-salatu ala Muhammad. ثم سلم بأن قال السلام عليكم، والواجب مرة واحدة ولو مع عدم الالتفات
faqad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam sallama marratan wahidatan tilqa'a wajhihi. Kemudian dia mengucapkan salam dengan assalamualaikum, dan yang wajib adalah sekali ucapan saja, salam pertama, walaupun tidak disertai dengan menoleh. Kalau dia tak pandang pun salam tu jadi. Tapi kalau orang kita ni, dia nampak ni fakta pelik, itu pula yang dia buat ni. Sebab dia kata ada orang Arab salam tak pandang dia. Jadi yang itu yang dibawa balik Malaysia. Yang duk belajar elok ni tak ada. Yang pelik itu dia bawa, itu dia buat. Contohnya bila i'tidal, dia kata ada orang Arab, dia kata Ustaz, Samiallahu liman hamidah, buat begini. Dia balik dia buat macam tu. Dalam banyak-banyak kita sebut betul, yang pelik itulah dia bawa. Itu belum yang betul-betul kan? Ada lagi orang tu. Ada lagi kan? Oh sini tu. Lagi tak ada, itu masalah. Walaupun tidak disertai dengan menoleh. Menoleh ni dipanggil al-iltifat. Oleh kiri kanan. Dia panggil al-iltifat, dipanggil dalam Arab. Sesungguhnya sahih bahawa Nabi SAW melakukan salam sekali, ucapan sahaja di hadapan wajah beliau. Ada masa Nabi itulah dia bagi salam sekali, ya, itu tanpa menoleh wajah beliau. Ada Nabi buat. Ada Nabi buat tu, itu satu hal lah. Tapi kita buatlah sebagaimana yang kita belajar dalam fiqh Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i pun ambil sunnah Nabi SAW. Jangan buat yang pelik-pelik. Jangan buat yang pelik-pelik. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil sikit lagi yang dimasukkan dalam bab tertib ini. Sebagai orang yang semayang, kita kena tahu yang dia panggil wa hikmatu adadi raka'at as-salawat al-khamsi asyukru 'ala ni'amil lati fil hawasil khamsi wa satrul khataya minha. Dia kata hikmah daripada bilangan rakaat sembahyang 5 waktu. Hikmah dari sembahyang 5 waktu, rakaat-rakaat ni. Sebagai orang sembahyang kena ambil tahu juga. Kenapa subuh 2 rakaat? Ini bukan yang teka-teki apa ni, golongan-golongan tarikat apa, tidak. Bukan. Kitab saya baca ni kitab fiqh. Ulama ni ulama fiqh, dia juga adalah ulama sufi. Ya. Dan hikmah dari bilangan rakaat sembahyang 5 waktu adalah syukur atas segala nikmat, kurnia yang terdapat pada 5 panca indera manusia, dan sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan oleh 5 panca indera tersebut. Itu 5 waktu tu. Yang kita ada 5 panca indera, ya, dan tanda syukur atas anugerah Allah kepada kita 5 panca indera ni, dan juga sebagai penghapus dosa yang 5 panca indera ni buat. Siapa boleh cakap mata dia tak berdosa? Ada bini pun gatal lagi tengok amoy. Ya. Betul kan? Kan tu saja panggil. Bini ada orang bini dah cukup cantik lah. Cantik lah lepas hidung 2 mata. Tengok lagi amoy jogging pagi-pagi. Nakal tu. Ya, nakal. Siapa kata mata tak berdosa? Dosa kan? Kaki tu saja jogging belakang amoy. Bukan tak boleh jogging tempat lain. Saja gatal. Tak padan dengan tua, tak padan dengan haji, tak padan dengan umur 50 lebih, jogging ikut belakang amoy. Kira jogging dekat kubur tu. Tahu betul. Bersih kubur tu. Tak panjang rumputnya, kena pijak selalu. Jogging belakang amoy. Tak erti. Dia ni tak apa, tak ingat mati. Tapi itu tak termasuk dalam kitab ni. Itu Rosli MZ. Itu Rosli MZ sebut. Ya. Wa dhalika anna raka'at as-subhi
ثنتان لأن اللمس يدرك النعومة والخشونة فالركعتان للشكر عليهما ولستر الخطايا منهما. Dia cerita sesungguhnya rakaat dalam sembahyang subuh tu dua, dia kata. Kerana deria sentuhan, ya, deria sentuhan ni, apa yang ada pada sentuhan kita dapat rasa satu kelembutan, satu kekasaran. Deria sentuhan. Deria sentuhan ni dua je, rasa yang lembut, rasa yang kasar. Maka dua rakaat subuh dilakukan sebagai merasakan tanda syukur pada dua hal itu. Kita sentuh yang lembut, kita sentuh yang kasar. Syukur sebab boleh rasa. Ada orang tak ada dia sentuh tangan palsu, tak tahu rasa lembut, rasa kasar. Jadi tanda syukur. Dan juga untuk menutup kesalahan indera sentuhan ini. Kadang-kadang salah, kita pergi pegang orang lain, bagi hadiah salam tangan orang perempuan lain. Nampak? Kalau bagi hadiah baru nak tukar mazhab, jangan buat gatal macam ni, ya? Kadang pegang, salah lah tu, ya? Jadi ini juga menutup kesalahan daripada deria sentuhan. Itu subuh, ya? Wa anna raka'at az-zahri arba'un li'anna ash-shamma yudriku al-mashmu min arba'i jihadin fadhalika lisyukri ala dhalika wa lisattari al-khataya minhu. Dia kata zuhur ni 4 rakaat kerana indera cium, deria cium, hidung dapat menemukan objek cium dari 4 arah. Allah, kita boleh cium dari 4 arah, ya? 4 arah kita boleh cium. Dan 4 rakaat sebagai tanda syukur atas kurnia dapat cium ni tadi. Dan untuk menutupi kesalahan yang ditimbulkan dari indera cium. Cium ni boleh 4 arah, depan, belakang, kiri, kanan. Kita boleh cium tak barang kat belakang? Boleh kan? Boleh. Kita duduk kat depan, bunyi orang masak kat dapur, boleh cium tak? Boleh. Indera cium dia boleh 4 arah, kan? Cuma jarang ke dapur tolong, itu je. Cik cium komplain, ya? Dapur gila tolong kat sinki tu, tak je Aziz, ya? Basuh-basuh sama dishes tu, pegang-pegang sikit, barulah shock sikit rumah. Ni kita punya mak tu lagi tak bersemut, orang rumah dah juga ambil. Pergilah bawa, angkat sendiri, letak kat sinki tu, mana? Sambil basuh tu, pegang, terpegang. Seronok dia tu. Sebab selama ni asyik belaga dengan sinki, belaga dengan apa ni, berus tu, tak ada teman pun, tak ada. Baik. Wa anna raka'at al-'asri arba'un li'anna as-sam'a yudriku al-masmu' min 4 jihatin fadhalika lisyukri 'ala dhalika wa bisatr al-khataya. 4 rakaat asar pula ini indera pendengaran. Itu sebab orang semayang ni dia nak menghapuskan dosa yang dilakukan oleh tubuh. Kalau dia faham, ya, indera pendengaran dapat menemukan objek pendengaran dari 4 arah. Kita boleh dengar dari 4 arah, depan, belakang, kiri, kanan. Ini sebagai tanda syukur dan untuk menutup kesalahan yang telinga ni buat. Kadang-kadang saja duduk dengar gitu, orang mengumpat, dia tumpang sekali. Orang fitnah, dia tumpang sekali. Itu nak tutup kesalahan telinga. Tadi nak tutup kesalahan hidung. Mana ada orang perempuan dekat tempat beli belah, ada lagi nak cium perfume orang perempuan, follow me. Memang dia follow semua. Itu hidung punya jahat. You pergilah shopping tempat lain, I tengok barang I, bukan, I nak cium perfume orang perempuan lain tu dekat skeleton.
Hidung punya pasal sampai naik tangga elektrik tu. Hidung punya pasal. Memang siapa kata hidung tak berdosa? Jangan main-main. Tambah yang punya bujang. Sebab yang bujang ni kena banyak puasa. Yang tua pula janganlah tak nak puasa langsung. Tak? Okey. Asal sikit lagi. وأن ركعة المغرب ثلاث لأن المبصرات من ثلاث جهات أمام ويمين وشمال ولا يدرك من وراء فذلك للشكر على ذلك ولستر الخطاياه. 3 rakaat maghrib. 3 rakaat maghrib ni objek apa ni, penglihatan, dari penglihatan mata. Sebab mata ni dia hanya boleh tengok 3 arah saja. Dia boleh tengok depan, dia boleh tengok kiri, dia boleh tengok kanan. Belakang mana boleh. Nabi dia boleh tengok belakang dengan arah belakang dia. Itu mukjizat Nabi. Orang biasa tak boleh, dia mesti tengok 3 arah je. Depan, kiri, kanan. Jadi ini nak merasakan tanda syukur kita di atas boleh tengok tu, dan juga mata ni juga cukup banyak zina dia. Nak tutup kesalahan yang dilakukan oleh mata. Pergi shopping kompleks, awak tengok orang lelaki sudah tak pergi dekat tempat berak. Oh benda terlupa dia kata silap dia. Ingat seluar dalam ni, seluar dalam lelaki kan dia tulis atas tu, tak kerti baca. Lulus US, UK, lulus Kelang, lulus Selangor, tak boleh baca atas tu. Aku cakap orang putih ada Cina ada, Bangla pun ada sekarang ni. Tak boleh baca. Itu tempat ladies. Jamban tahu pula. Oh jamban lagi ustaz, pasal ada gaun dia kata. Kamu orang pakai gaun. Oh itu pula. Sebelum apa, jahat ni mata tu. Nak tengok pakaian dalam orang perempuan. Sampai orang perempuan kat situ tersipu-sipu. Nak orang perempuan ni pun satu hal pula. Nak menerai pun kat luar tu lah. Masuk dalam bilik tu, menerai lah. La ilaha illallah. Begitu. Boleh orang tak tahu saiz awak tahu. Sebab itu barang-barang dalam orang perempuan jangan sidai kat luar. Tak kerti bahasa. Rumah dia boleh tahan macam orang pandai. Dia bodoh. Sidai barang-barang dalam kat luar. Barang-barang dalam sidai kat dalam. Dia kau hilang kan lah, aku lupa. Ayah aku pula dia buat ilmu hitam kalau hilang aku punya underwear. Dia kata, salah awak. Awak sidai kat luar buat apa? Dia barang dalam, sidai kat nama pun dalam. Sidai kat dalam. Sekian dimaklumkan. Nak faham-faham, tak faham pun hantarlah pun nak jadi pun. Itu cerita mata tadi ya. Dan akhir sekali, wa anna raka'at al-'isya arba'un li'anna adh-dhawqa yudriku arba'ata asya'a al-burudata wal-khararata wal-mirarata wal-halawata fadhalika lisyukri 'ala dhalika wa lisatri khatayahu. 4 rakaat Isya, dia kata ini deria rasa. Deria rasa. Dapat menemukan 4 macam rasa. Deria rasa. Apa deria rasa ni? Lidah. Sebab dalam semayang ada tak lidah berperanan? Ada. Bila kita membaca qauli, rukun qauli dan sunnat qauli, kita baca. Dan baca ni lebih 20 huruf keluar daripada lidah dari segi makhrajnya. Maka deria rasa ni dia boleh merasa 4 macam rasa. Lidah kita ni, kalau kita belajar sains biologi, tengok balik buku-buku dulu, dia ada 4 deria rasa lidah ni. Ada 4 zon kita punya lidah. Apa dia? Iaitu rasa sejuk, rasa panas, rasa pahit dan rasa manis. Ya. Rasa sejuk, panas, pahit, manis. Jadi 4 rakaat ni sebagai tanda syukur. Kita boleh rasa 4-4 ni. Ada orang tak boleh rasa. Duit banyak tapi dah tak boleh rasa. Bila nak rasa je doktor tak bagi. Haji, ni tak boleh makan.
pantang ni pantang, ni pantang, ni pantang. Haji jangan pantang lupa. Haji sekarang dah pantang ni, pantang ni, pantang ni. Tapi aku saya beri makan doktor. Haji hanya boleh makan kulit roti je. Walaupun Mercedes 90 bulan, ya, makan kulit roti je. Baru masa tu ingat, inilah hapuan aku kedekut sangat perlu. Ya, akhirnya duit banyak tapi boleh makan kulit roti je. Dan juga untuk menutup kesalahan yang dilakukan oleh lidah. Lidah banyak. Nabi kata 2 lubang ni boleh menyebabkan kamu masuk neraka. 1 mulut, 1 faraj, kemaluan. Jadi takkan berbunyi suara kalau tak ada lidah. Jadi lidah ni lah orang utara kata longgap dagu. Mengumpat orang, fitnah orang, adu domba orang, ya. Cakap sewenang-wenangnya. Ini lidah punya kerja. Ya, itu belum lagi yang terlebih perbuatan lebar. Ini buat begitu pada tak cukup cakap. Ada juga tu laku bangka tu. Dijulunya lidah kat orang. Itulah alamat selalu pergi zoo. Rumah anak yatim tak nak pergi, rumah orang tua-tua tak nak pergi zoo selalu. Dalam zoo kan banyak macam tu, menyuluh lidah. Nanti akan datang, nanti saya nak cerita sikit lah, walaupun cerita semayang. Tapi nak cerita macam mana keadaan manusia di padang mahsyar. Di antaranya lidahnya terjulur sampai ke dada, ekornya hanya lidah tu hancur di padang mahsyar. Lepas tu dan nanah ni membuat-buat keluar pada mulut. Tunggu, akan datang. Kita akan cerita sikit lah macam mana rupa manusia ni di padang mahsyar nanti. Itu pun sebagai bonus lah, insyaAllah. Sampai sini dulu. Tajuk tertib masih belum habis. Kita akan terus membincangkan, ya, supaya kita dapat faham betul-betul dalam bab sembahyang ini. Ya, yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Mungkin dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.